Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Azira binti Busri, pelajar Diploma Perbankan 2020479148 dari kumpulan HPU 111A17. Saya akan menerangkan beberapa pelajaran yang telah saya pelajari sepanjang semester pertama yang telah diajar oleh Komander Putra Emir dan Komander Fazila serta dibantu oleh Cikgu Ambrose. Seterusnya, saya juga akan menunjukkan beberapa cara ikatan dan simpulan. Pelajaran kawat yang akan saya tunjukkan ialah meluruskan barisan, berpusing dan berpusing separuh, hormat kehadapan, dan hormat selaku terima gaji. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pelajaran 5 iaitu meluruskan barisan. Bagi pelajaran ini, bahasa hukumannya adalah berbunyi seperti ini. Ke kanan lurus. Kemudian pelatih perlu menyebut 1, 2, 1, 2. Sebelum menerima arahan, pelatih di sebelah kanan pada setiap barisan akan berada dalam keadaan yang senyap ataupun dalam keadaan sedia. Kemudian pelatih yang lain akan memusingkan kepala ke arah kanan serta angkat tangan kanan paras bahu pelatih yang lain yang berada di sebelah kanan dan tangan digenggam sambil menyebut 1, 2 yang pertama. Kemudian, hentak kaki 90 darjah dengan menyebut 1, 2 secara berturut-turut. Setiap anggota akan menentukan jarak barisan iaitu sejauh 30 inci. Contohnya seperti video di sebelah. Kanan, lurus, 1, 2, 1, 2. Kemudian komander akan memberi arahan pandang hadapan, kemudian pelatih akan menyebut 1. Kemudian pelatih akan memusingkan kepala dengan pantas ke hadapan, tangan dijatuhkan ke tepi dan kembali berdiri dalam keadaan sedia. Pandang depan. Seterusnya, pelajaran 9 berpusing dan berpusing separuh. Bahasa hukumannya adalah berbunyi seperti ini. Squat akan bergerak ke kanan pusing. Squat akan menghadap ke belakang ke kiri pusing. Squat akan bergerak ke kiri ke belakang pusing. Squat akan menghadap ke hadapan belakang pusing. Seterusnya pelatih akan menyebut 1, 2, 1. Selain itu, terdapat juga arahan yang berbunyi bergerak ke kanan dalam satu barisan atau bergerak ke kanan bertiga-tiga. Apabila ujung arahan berbunyi ke kanan pusing atau ke kiri pusing, pelatih perlu memusingkan kepala, bahu dan badan 90 darjah ke sebelah kanan atau mengikut arah jam. Kemudian mengangkat kaki kiri 90 darjah dan hentak kaki di sebelah kaki kanan. Kemudian berdiri dalam keadaan sedia. Seterusnya, apabila bahasa hukuman berakhir dengan ke belakang pusing, pusingkan kepala, bahu dan badan 180 darjah melalui kanan atau mengikut arah jam. Angkat kaki 90 darjah dan hentak di sebelah kaki kanan. Kemudian berdiri dalam keadaan sedia. Sebagai contoh, seperti video di sebelah. Squat akan bergerak ke kanan dalam satu barisan, ke kanan pusing, 1, up, 2. Squat akan bergerak ke kiri dalam satu barisan, ke belakang pusing, 1, up, 2. Squat akan menghadap ke belakang ke kiri pusing, 1, up, 2. Squat akan menghadap ke hadapan ke belakang pusing, 1, up, 2. Pelajaran 36. Hormat kehadapan dan hormat selaku terima gaji. Bagi hormat kehadapan, bahasa hukumannya hormat, hormat kehadapan, hormat. Kemudian, pelatih akan berhenti dari cepat jalan, hukuman akan jatuh di kaki kiri dan cek jatuh di kaki kanan. Seterusnya pelatih akan memberi hormat yang pertama, 2 hormat 2 potong, kemudian hormat yang kedua, 2 hormat 2 potong. Seterusnya berpusing ke belakang pusing dengan menyebut 2 pusing, kemudian hentak kaki yang diangkat setinggi 90 darjah dengan menyebut 2 hentak. Kemudian maju dengan menyebut 2 maju, keluar kaki kanan dan berjalan semasa cepat jalan. Sebutan perkataan adalah berbunyi seperti ini. Cek 1, 2, 2 hormat, 2 potong, 2 hormat, 2 potong, 2 pusing, 2 hentak, 2 maju. Seperti video di sebelah. Dari kiri, cepat, jalan. Kiri, kanan, kiri. Hormat ke hadapan. Hormat
2 hormat, 2 potong. 2 hormat, 2 potong. 2 pusing, 2 tak, 2 maju. Kiri, kanan, kiri. Squat, cek, 1, 2. Seterusnya, hormat selaku terima gaji. Bahasa hukumannya, hormat selaku terima gaji ke hadapan hormat, kemudian pelatih akan berhenti dari cepat jalan dan hukuman akan jatuh di atas kaki kiri. Cek jatuh di kaki kanan, kemudian beri hormat, 2 hormat 2 potong, kemudian melangkah 1 langkah ke hadapan, 2, 1, 2. Kemudian hulur tangan ke hadapan setinggi paras pinggang sebanyak 2 kali dengan menyebut 2 hulur, 2 tarik, 2 hulur, 2 tarik. Seterusnya kembali dalam keadaan sedia, kemudian melangkah 1 langkah ke belakang dengan menyebut 2, 1, 2. Kemudian pelatih akan memberi hormat yang kedua, iaitu 2 hormat 2 pusing. Kemudian berpusing ke belakang dengan menyebut 2 pusing, kemudian hentak kaki di sebelah kaki kanan dan maju dengan menyebut 2 maju dan jalan semasa cepat jalan. Bagi sebutan pergerakan pula, ia berbunyi seperti ini. Cek 1, 2, 2 hormat 2 potong, 2, 1, 2, 2 hulur, 2 tarik, 2 hulur, 2 tarik, 2, 1, 2, 2 hormat, 2 potong, 2 pusing, 2 hentak, 2 maju. Seperti video di sebelah. Dari kiri, cepat jalan. Kiri, kanan, kiri. Hormat selaku terima gaji. Ke hadapan. Hormat, cek 1, 2, 2 hormat, 2 potong, 2, 1, 2, 2 hulur, 2 tarik, 2 hulur, 2 tarik, 2, 1, 2, 2 hormat, 2 potong, 2 pusing, 2 hentak, 2 maju. Kiri, kanan, kiri. Squat, cek 1, 2. Jenis-jenis ikatan yang akan saya tunjukkan pula ialah bersila, bunga geting, tindih kasih, simpul manuk, simpul pengail, dan simpul puli. Ini adalah perbezaan di antara ikatan dan simpulan. Ikatan digunakan untuk mengikat kayu, bulu, tiang, papan untuk jambatan, tiang bendera, menara, dan sebagainya. Simpulan pula digunakan pada setiap tempat dan masa seperti di rumah, di hospital, mengikat tali kasut, bungkusan, dan memulakan jahitan. Ikatan buku sila. Ikatan buku sila berfungsi untuk menyambung 2 tali yang sama saiz dan mengikat pembalut segitiga semasa pertolongan cemas. Ikatan buku sila juga senang untuk dibuka. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara-cara membuat ikatan buku sila. Sediakan 2 tali yang sama saiz. Kemudian, simpulkan kiri atas kanan dan kanan atas kiri. Disimpulkan, kemudian ditarik dan diketatkan. Seperti ini. Seterusnya, ikatan bunga geti. Ikatan bunga geti bertujuan untuk menyambung 2 tali yang berlainan jenis atau saiz. Caranya, sediakan tali yang berlainan saiz. Kemudian, masukkan ke dalam. Turun ke bawah. Masuk ke dalam semula dan tarik, ketatkan seperti ini. Simpulan tindih kasih. Simpulan ini bertujuan untuk menyelamatkan seseorang dengan memasukkan tanjung ke sekeliling badan. Kemudian ia juga bertujuan untuk mengikat binatang dan ianya tidak menjerut. Caranya, sediakan tali seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam. Diputar ke belakang, kemudian dimasukkan ke dalam. Seterusnya ditarik. Seperti ini. Seterusnya, ikatan simpul manuk. Ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau balak.
kerana ia tidak mudah terbuka. Ia juga digunakan semasa memulakan dan mematikan ikatan seraya. Sediakan tali seperti ini, kemudian lakukan seperti di dalam video. Yang di kanan diletakkan di bawah, kemudian dimasukkan ke dalam kayu. Tarik untuk ketatkan dan ia akan kelihatan seperti ini. Seterusnya, cara yang lain adalah mengikat terus dengan kayu. Seperti ini, kiri akan berada di atas, putarkan ke belakang kayu, kemudian dimasukkan seperti ini. Ketatkan seperti ini. Ikatan yang seterusnya ialah ikatan simpul pengail. Ia bertujuan untuk digunakan menyambung dua tali yang licin. Sediakan dua tali yang berlainan. Kemudian, lalu dari bawah, tarik, ikat seperti ini. Lakukan hal yang sama di sebelah. Melalui atas, kemudian turun ke bawah. Dan dimasukkan. Susnya diketatkan. Seperti ini. Kemudian tarik kedua-dua ikatan di hujung dan akan menjadi rapat seperti ini. Ikatan yang terakhir ialah ikatan simpul pulih. Ikatan ini bertujuan untuk memendekkan tali yang panjang tanpa perlu memotongnya, serta menguatkan tali yang tidak kuat tanpa memotongnya. Seperti video yang ditunjukkan di sebelah. Sediakan tali yang berbentuk S seperti ini. Kemudian turun ke bawah. Lakukan seperti ini. Ketatkan. Akan kelihatan seperti ini. Kemudian lakukan yang sama di sebelah. Melalui atas, masukkan ke dalam. Kemudian ditarik sekuat yang mungkin. Seperti ini. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.